A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 14, baris yang ke-6 daripada bawah. Baris yang ke-6 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan daripada jatuh matahari, daripada jatuh matahari sekaliannya, maka habislah waktu asar, awal waktu maghrib, dan berkekalan ia waktu maghrib hingga hilang sopok yang merah, sebelah matahari jatuh. Maka daripada hilang sopok yang merah sebelah matahari jatuh, habis waktu maghrib, iaitulah habis waktu maghrib, awal waktu isyak. Dan daripada jatuh matahari sekaliannya, tenggelam matahari sekaliannya, sekalian jirim matahari, sekalian bulatan matahari, berakhirlah waktu isyak. Daripadanya awal waktu maghrib, berakhir waktu isyak, awal waktu maghrib. Cuma macam sebut dah terdahulunya, bukan di saat yang sama. Sebab antara berakhir waktu asar dengan bermula waktu maghrib ini hanya berdempet. Bukan di saat berakhir waktu asar, di saat yang sama bermula waktu maghrib, bukan. Tapi antara dua tu rapatlah. Tapi bukanlah di saat berakhir waktu maghrib. Di saat berakhir waktu maghrib, di saat yang samalah. Di saat yang samalah bermulanya, di saat berakhir waktu asar, saat yang sama bermula waktu maghrib, bukan. Sebab berakhir waktu asar, bermula waktu maghrib, waktu yang lain-lain, tetapi panggil apa? Berdempet. Dia panggil ilsaq, ilsaq ni berdempet. Bukan kata di saat berakhirnya waktu asar, di situlah, di saat yang samalah, bermulanya waktu maghrib, bukan. Sebab kita faham di sini, dan daripada berakhir waktu asar, awal waktu maghrib, kita boleh faham di tempat di saat yang sama, bukan. Kita faham tak maknanya? Yalah.
Nak cerita macam mana? Nak cerita macam mana? Ni. Mana berakhir waktu asar. Sambung. Tak ada putus. Tak ada putus. Tapi cuma bukan di saat berakhir waktu asar, di saat yang sama bermula waktu maghrib. Bukan. Gitu je. Tetapi antara berakhirnya waktu asar, awal waktu maghrib, bukan kata tercerai, terputus beberapa saat. Bukan. Dia dempet, dia panggil. Cuma nak ceritanya, bukanlah di saat berakhirnya waktu asar, di situlah juga bermulanya waktu maghrib. Bukan di situ. Dan daripada jatuh matahari sekaliannya awal waktu maghrib. Sebab habis waktu asar dengan jatuh matahari sekaliannya, sekalian jirim bulatan matahari. Adapun nanti akan bicara berkaitan dengan berakhirnya waktu subuh apabila terbitnya matahari, keluarnya jirim matahari, bulatan matahari keluar je, habislah dah waktu subuh. Dah masuk waktu isyraq. Duha lagi tambah 28 minit. Jadi apabila habis waktu subuh, bermula waktu semayang sunat isyraq. Waktu semayang sunat duha kena tunggu matahari naik segala. Hak dalam takwinnya ditulis di dalam tu ada kan? Sebab dalam waktu takwim hanya didatangkan waktu syuruk sahaja. Waktu syuruk didatangkan dalam takwim. Sebab apa? Sebab waktu syuruk berakhirnya waktu subuh. Jadi untuk waktu syuruk didatangkan dalam takwim. Kan takwim ni kan menceritakan waktu bermulanya waktu sembahyang, berakhirnya waktu sembahyang. Maka untuk berakhirnya waktu sembahyang subuh dalam takwim didatangkan waktu syuruk, waktu terbit matahari. Kemudian di bawah tu ada ditulis waktu duha, dia tulis 28 minit selepas daripada syuruk terbit matahari. Cuma nak ceritanya, berakhir waktu subuh, terbit matahari, terbit sikit tu habis dah waktu subuh. Berbeza dengan berakhirnya waktu asar, kemudian bermulanya waktu maghrib. Kalau hanya jatuh matahari ataupun tenggelam matahari, selagi tidak hilang sekalian, belum lagi berakhir waktu asar, belum lagi bermula waktu maghrib. Ada ni. Jadi terbit je matahari, berakhir waktu subuh. Tenggelam matahari, belum berakhir waktu asar. Terbit je matahari, syuruk, berakhirlah waktu subuh. Jatuhnya matahari, tenggelamnya matahari, sedikit barunya, dah belum lagi berakhir waktu asar. Dia tenggelam matahari sekalian. Tu dia kita ni. Sekalian makna apa ni? Jirim matahari, bulatan matahari tenggelam habis, berakhirlah waktu asar, bermulalah waktu bagi sembahyang maghrib. Dan berkekalan waktu maghrib hingga hilang sopok yang merah. Sopok merah ni sebelah matahari jatuh, sebelah matahari tenggelam tu lah. Maka daripada hilang sopok merah, habis waktu maghrib, iaitulah habis waktu maghrib,
awal waktu isya. Berkekalang ia dan berkekalang ia dan berkekalang ia waktu maghrib hingga hilang sopok yang merah sebelah matahari jatuh. Maka daripada hilang sopok yang merah sebelah matahari jatuh, sebelah matahari tenggelam, habis waktu asar, habis waktu maghrib. Jadi hak berkaitan dengan bilakah berakhirnya waktu maghrib. Bilakah berakhirnya waktu maghrib, hak di sinilah khilaf di kalangan ulama. Bilakah berakhirnya waktu maghrib, khilaf di kalangan ulama. Ada ni. Sehingga hilang sopok merah, ini pandangan dalam mazhab Hanafi, pandangan dalam mazhab Hambali, jumhur mazhab. Pandangan Imam Syafi'i kita qaul qadim. Pandangan Imam Syafi'i kita qaul qadim. Jadi pandangan Imam Syafi'i kita ada dua. Satu qaul qadim, pandangan Imam Syafi'i kita yang lama, yang terdahulu ketika Imam Syafi'i kita berada di Iraq. Kemudian Imam Syafi'i kita ada satu lagi dipanggil pandangan qaul jadid, pandangan yang baharu ketika Imam Syafi'i berada di Mesir. Imam Syafi'i meninggal di Mesir. Jadi satunya qaul qadim, satunya qaul jadid. Pandangan lama dengan pandangan baru. Qadim ni qadim zamani lah. Qadim ni maknanya lama masa, pandangan lama. Bukan qadim azali. Tu maksud lain tu qadim azali, itu tu qadim hakiki tu. Qadim Allah Subhanahu wa taala. Qadim azali itu mala awwala lahu, barang yang tidak ada permulaan, itu qadim ataupun kita sebut dengan azali. Hak ni kau qadim ni qadim zamani lah. Lama, pandangan hak lama masa. Qadim zamani. Qadim hak sifat Tuhan tu qadim hakiki tu. Ni qaul qadim. Qadim ni zat Allah, sifat Allah qadim. Tu qadim dengan makna tidak ada permulaan. Macam kita cakap tu lah. Kita duduk kampung ni sedia kala dah. Sedia kala tu azali. Kita kerja tempat ni sedia kala dah. Makna apa sedia kala? Lama. Bukan sedia kala dengan makna tidak ada permulaan. Kan cakap gitu kan? Kita duduk kampung tu sedia kala. Mana apa sedia kala? Mak ayah kita pun lahir kampung tu dah. Makna tok nenek kita kampung tu. Kita panggil sedia kala. Kita kata sedia kala nu azali, nu hak tak ada permulaan. Tu bicara lain tu. Qadim di sini hak lama. Dalam ayat wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim, kembali seperti pelepah tamak yang usang. Kal urjunil qadim, pelepah tamak yang lama, pelepah tamak yang buruk, yang usang. Tu qadim tu, qadim zamani. Sama dengan qaul qadim bagi Imam Syafi'i, qaul jadid bagi Imam Syafi'i. Yang mana dia pandangan Imam Syafi'i ini sendiri, qaul qadim pun terkadang satu dua pandangan, qaul jadid terkadang satu dua pandangan. Ini dalam bab fiqh ni.
bukan kata berbeza pandangan antara imam-imam mazhab, berbeza pandangan di kalangan ashab, ulama-ulama yang bermazhab mana-mana mazhab. Bukan pandangan yang berbeza tu sendiri daripada satu imam yang sama. Ni bab fiqh. Bab usuluddin barulah satu jalan sahaja, pegangan yang sama bermula daripada kita balik sampailah kita mati. Hak ni nak kena kejap molek ni. Tak ada ni. Sebab pegangan yang sama yang dipegangi oleh para malaikat, yang dipegangi oleh Nabi Adam AS sampai kiamat, satu sahaja. Ni bab pegangan. Hak ni lah hak kita nak kena ajar molek kepada anak-anak kita sebelum anak kita masuk umur balik. Keenam rukun iman, terutama rukun iman yang keenam tu, qada dan qadar tu. Tu kena letak molek di situ tu. Ada ni. Dalam bab furung agama, kita bicara bab fiqh sekarang ni. Bukan kata berbeza pandangan antara guru dengan murid. Guru imam mazhab Maliki, murid Imam Syafi'i, murid Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hanbal. Bukan kata berbeza pandangan antara guru dengan murid. Bukan satu-satu imam tu pun sendiri ada berbeza pandangan. Imam Syafi'i ketika berada di Iraq memfatwakan satu pandangan. Kemudian Imam Syafi'i berada di Mesir, kemudian tu pula Imam Syafi'i mengeluarkan fatwa yang berbeza dengan ketika Imam Syafi'i itu fatwa di Iraq. Ini qaul qadim, qaul jadid. Yang mana kebanyakan pandangan yang muktamad, yang dipegangi, yang diamal oleh ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i adalah pandangan qaul jadid. Itu hak kebanyakan pandangan Imam Syafi'i yang dipegangi, yang diamal oleh ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i adalah qaul jadid. Melainkan dalam beberapa belas masalah sahaja, ada mengatakan 18, 19 masalah sahaja yang mana difatwakan dengan pandangan Imam Syafi'i qaul qadim. Hak pandangan hak lama di Iraq. Yang mana kebanyakannya murid-murid kanan kepada Imam Syafi'i, murid kanan Imam Syafi'i, Imam Buaiti, Imam Muzani, Rabi' Al-Jizi, Rabi' Al-Muradi. Yang mana murid kanan Imam Syafi'i yang terkanak adalah Imam Buaiti. Tetapi sanad yang sampai kepada kita adalah jalanan Imam Muzani. Hak fiqh yang sampai kepada kita adalah sanad melalui Imam Muzani. Murid kanan pada Imam Syafi'i adalah Imam Buaiti. Jadi pandangan Imam Syafi'i yang dituruti oleh murid kanan, murid kanan bagi Imam Syafi'i adalah pandangan qaul jadid. Dan ada sebahagian pandangan qaul qadim bagi Imam Syafi'i, itu dipegangi, diamal oleh ulama-ulama yang bermazhab Hambali. Ini berbeza pandangan bukan di antara imam dengan satu imam, bukan berbeza pandangan daripada satu imam yang sama, pada satu imam yang sama. Habis. Jadi hak berkait. Lepas tu sebut di sini kita kena fahamlah pandangan Imam Syafi'i qaul qadim, pandangan Imam Syafi'i qaul jadid. Yang mana kebanyakan pandangan Imam Syafi'i yang muktamad adalah qaul jadid. Pandangan Imam Syafi'i hak qaul qadim pandangan yang dhaif.
Tapi kena fahamlah. Muktamad dhaif di sini bicara bab pandangan, bukan bicara bab imam. Ada ni pandangan. Pandangan tu tidak dipegangi, tidak diamal oleh kebanyakan ulama. Maka pandangan tu dhaif, bukan imam tu dhaif. Ini terkadang pandangan Imam Syafi'i sini pun dhaif. Imam Syafi'i dhaif ke? Bukan cerita pandangan. Sama antara pandangan Imam Nawawi dengan pandangan Imam Rafi'i, mana yang muktamad, mana yang dhaif. Pandangan Syekh Ibn Hajar, Syekh Ramli, mana yang muktamad, mana yang dhaif. Satu-satu pandangan tu, satu-satu hukum. Terkadang yang muktamad pandangan Imam Nawawi, pandangan Imam Rafi'inya dhaif. Terkadang yang muktamad pandangan Imam Rafi'i, pandangan Imam Nawawi tu dhaif. Pandangan, bukan Imam Nawawi tu dhaif, Imam Rafi'i dhaif, bukan. Pandangan. Terkadang pandangan ni, pandangan Imam Nawawi muktamad, pandangan Imam Ghazali dhaif. Pandangan. Tapi ada orang yang konon-kononnya baca kitab Imam Ghazali, tapi dia tak turut mana pun jalanan Imam Ghazalinya. Imam Ghazali tekankan baik ilmu, tapi dikesampingkan baik ilmu, hanya memperalatkan nama Imam Ghazali sahaja. Apabila dinyatakan satu-satu pandangan fiqh yang muktamad, pandangan Imam Nawawi, ni pandangan ni, pandangan Imam Ghazali ni dhaif. Oh, dia kata berani kata Imam Ghazali dhaif. Ni orang masalah lah. Pandangan ada ni yang menyatakan pandangan Imam Nawawi ni muktamad, contohnya pandangan Imam Ghazali ni dhaif, contohnya ulama yang menetapkan. Oh, dia kata berani pandai-pandai menyatakan Imam Ghazali dhaif. Ni masalah kalau orang jenis. Kita ni banyak benda yang kita tak tahu. Tapi kalau kita insaf diri, mudah. Tidak sombong, tidak degil, mudah. Kalau hak sombong, hak degil, hak perasaan dia tahu belaka, payahlah. Ada ni. Berani kata Imam Ghazali dhaif. Siapa kata Imam Ghazali dhaif? Tadi sebut tu pandangan. Kena faham situ. Ada ni. Contoh-contoh kita bicara dahulu bab wudu. Sapu tengkok ni, sapu tengkok ni. Kita jangan jumpa orang amal. Disunatkan di sini pandangan Imam Ghazali, pandangan Imam Rafi'i, pandangan Imam Hanafi. Sapu tengkok ni disunatkan. Tapi pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, tidak disunatkan sapu tengkok. Hak sapu tengkok tu pandangan Imam Ghazali, pandangan Imam Rafi'i, pandangan Imam Hanafi. Tapi bagi pandangan dalam mazhab Syafi'i itu dhaif. Pandangan, bukan Imam Ghazali itu dhaif, bukan Imam Rafi'i itu dhaif, bukan Imam Hanafi itu dhaif. Pandangan. Ni payah nak kira. Payah nak kira. Orang cakap orang ngajar. Oh, boleh kata berani letak Imam Ghazali dhaif. Siapa kita nak mendaifkan Imam Ghazali? Payah. Payah kira. Ni kita sikit bicara sekarang ni. Pandangan Imam Syafi'i, qaul jadid, berkaitan dengan bilakah berakhirnya waktu maghrib. Bukan ni, bukan pandangan Imam Syafi'i hak qaul jadid ni. Hak ning ni berkekalang ia waktu maghrib hingga berkekalang ia waktu maghrib hingga hilang sopok yang merah sebelah matahari jatuh. Ini pandangan Imam Syafi'i qaul qadim. Ini pandangan Imam Syafi'i qaul qadim. Pada ni. Batu pandangan Imam Syafi'i qaul jadid. Pandangan Imam Syafi'i qaul jadid, waktu maghrib cukup pendek. Tapi pandangan Imam Syafi'i qaul jadid, iaitu pandangan yang dhaif. Sebab apa dhaif? Sebab murid-murid kanan pada Imam Syafi'i sendiri tidak berpegang dan tidak beramal, tidak menuruti pandangan Imam Syafi'i hak qaul jadid. Maknanya murid-murid kanan Imam Syafi'i kekal berpegang, beramal, menuruti pandangan Imam Syafi'i hak lama ketika berada di Iraq.
Bilakah berakhirnya waktu maghrib? Berakhirnya waktu maghrib apabila hilang sopok yang merah sebelum matahari jatuh. Ni ada kita ni. Ini adalah pandangan Imam Syafi'i kaul qadim. Pandangan Imam Syafi'i kaul jadinya, waktu maghrib ini berakhir. Waktu maghrib ini berakhir. Dikira waktu maghrib hanya apabila masuk waktu maghrib, azan, kemudian berwudu, kemudian menutupi aurah, menyempurnakan untuk syarat untuk sembahyang maghrib ni, kemudian sembahyang fardu maghrib 3 rakaat, kemudian sembahyang sunat ba'diyah 2 rakaat, maka berakhirlah waktu maghrib. Berakhirlah waktu maghrib. Masuk waktu maghrib, masa yang digunakan orang bang, orang iqamah. Bang dan iqamah ni berapa minit? 5 minit ada. Bang mungkin 3-4 minit, iqamah mungkin 1 minit. Waktu untuk berwudu seminit. Waktu untuk menutupi aurah seminit 2 minit contohnya. Waktu bagi solat maghrib 5 minit, 10 minit. Waktu bagi sembahyang ba'diyah maghrib 3-4 minit. Mana bukan 15 minit sahaja berakhir waktu maghrib. Pandai ni. Singkat saja. Mana waktu maghrib sekadar 5 rakaat. Pandai. Itu pandangan Imam Syafi'i qaul jadid. Dan setengah menyatakan bahawa pandangan Imam Syafi'i qaul jadidnya adalah sekadar 7 rakaat. Sebagaimana pandangan dalam mazhab Hanafi 7 rakaat. Mana apa ni? Qabliyah maghrib 2 rakaat, sembahyang fardu maghrib 3 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, 7 rakaat. Habis waktu maghrib. Masuk waktu. Hak sembahyang waktu sembahyang kira gini. Kira waktu untuk bang, untuk iqamah. Waktu untuk kita persiap untuk melengkapkan syarat sembahyang. Waktu yang digunakan untuk berwudu, untuk menutupi aurah. Untuk berwudu, untuk menutupi aurah. Kira tu. Di situ mungkin dalam 10 minit begitulah. Maknanya sembahyang tu sekadar 7 rakaat. 7 rakaat kita letak 10 minit. Maknanya 20 minit, masuk waktu maghrib 20 minit, berakhirlah dah waktu maghrib. Kadar tu saja. Pada ni. Dan ada pandangan menyatakan qada waktu maghrib sekadar 3 rakaat saja untuk sembahyang fardu maghrib. Selepas tolak waktu untuk azan dan iqamah, selepas tolak waktu untuk berwuduk dan menutupi aurah. Sangat singkat untuk waktu maghrib. Sebab ada riwayat menyatakan bahawa Jibril alaihissalam sembahyang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di permulaan hari yang pertama sembahyang zuhur sampai ke subuh, hari yang kedua sembahyang zuhur sampai ke subuh. Jibril alaihissalam hari yang pertama sembahyang di awal waktu, hari yang kedua Jibril alaihissalam sembahyang di akhir waktu. Melainkan sebahagian mengatakan bahawa di hari yang pertama Nabi sembahyang maghrib, di hari yang kedua Jibril dan Nabi sembahyang maghrib di waktu yang sama. Di waktu yang sama. Sekarang Jibril alaihissalam selepas Nabi kembali daripada Isra' dan Mi'raj, di hari yang pertama
Jibril alaihissalam sembahyang di awal waktu zuhur. Nabi SAW mengikuti Jibril alaihissalam. Kemudian para sahabat mengikuti Nabi SAW. Nabi perintah supaya kum berdiri, fasalli, dan semayang kamu, berdiri dan semayang. Maka sahabat pun semayang belakang Nabi SAW. Ada ni, sahabat ni menjadi makmum, Nabi menjadi imam. Nabi bukan menjadi makmum kepada Jibril alaihissalam. Nabi hanya mengikuti cara sembahyang yang diajar oleh Jibril alaihissalam. Memang Nabi sembahyang di belakang Jibril alaihissalam, tapi Nabi bukan sebagai makmum. Sebab kalau Nabi sebagai makmum, makmum tidak boleh diikuti oleh makmum yang lain. Pada ni, makmum tidak boleh diikuti oleh makmum yang lain. Jadi Nabi SAW bukan menjadi makmum kepada Jibril alaihissalam, bukan Jibril menjadi imam. Hanya Nabi mengikuti sahaja sembahyang yang ditunjuk oleh Jibril alaihissalam. Bukan kata Jibril menjadi imam, Nabi menjadi makmum, bukan. Nabi hanya mengikuti sembahyang yang ditunjukkan oleh Jibril alaihissalam. Jadi maknanya Nabi bukan di makmum, Nabi menjadi imam. Yang menjadi makmum adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Dia gitu. Jadi pada hari yang pertama, sembahyang zuhur, sembahyang asar, maghrib, isyak, subuh, Jibril salam sembahyang di awal waktu. Masuk hari yang kedua, Jibril alaihissalam sembahyang zuhur, sembahyang asar di hujung waktu. Tanda ni. Tiba-tiba riwayat menyatakan bahawa Jibril alaihissalam datang sembahyang maghrib di waktu yang satu sahaja, maghrib hari pertama dengan maghrib hari yang kedua. Itu satu riwayat. Ada riwayat menyatakan bahawa Nabi sembahyang pada hari yang kedua, Nabi sembahyang maghrib pada hari yang kedua, qabla an yaghib asy-syafaq, sebelum daripada hilang sopok. Hilang sopok ni, sopok merah. Ada ni. Ada riwayat menceritakan hari pertama Nabi sembahyang maghrib di awal waktu. Hari yang kedua Nabi sembahyang maghrib di waktu yang sama. Beza sikit je. Beza qadar tadi je. Tapi ada riwayat menceritakan bahawa Jibril SAW bersemayang dengan Nabi SAW dan bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum pada hari yang kedua, qabla an yaghib asy-syafaq, sebelum daripada hilang sopok merah. Bukan di waktu yang sama. Itu ada dua hadis yang berbeza. Sebab tu pandangan Imam Syafi'i kaul jadi waktu maghrib cukup singkat. Tapi pandangan muktamadnya dan pandangan jumhur, termasuk mazhab Hanafi, termasuk mazhab Hambali, sebagai kaul qadim bagi Imam Syafi'i, habis waktu maghrib apabila hilang sopok merah. Macam nak kita ni. Ada ni. Jadi ini di antara pandangan Imam Syafi'i yang muktamad, yang dipegangi, yang diamalkan oleh murid-murid kanan Imam Syafi'i adalah kaul qadim. Waktu maghrib berakhir dengan apabila hilang sopok yang merah. Sebab ada riwayat yang menceritakan Nabi bersembahyang bersama Jibril alaihissalam dan para sahabat pada hari yang kedua
adalah qabla an yaghiba syafaq, sebelum daripada hilang sopok merah. Sebelum dia hilang sopok, yakni sebelum daripada hilang sopok merah. Kerana kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, asy-syafaq adalah al-humratu. Asy-syafaq ialah al-humratu, sopok merah. Mana ni? Bukan dalam hadis Muslim menceritakan bahawa waktul maghribi malam yaghribi syafaq, selama tidak ni hilang sopok ay ahmar, sopok yang merah. Itu dalam hadis Muslim. Ini hak pandangan mutamak dalam mazhab Syafi'i. Pernah sopok merah tu hak merah di kaki langit tu. Bila tenggelam matahari, dia akan jadi merah cahaya matahari. Daripada merah dia akan bertukar kepada kuning. Bila kuning dia akan bertukar kepada putih cerah. Daripada putih akan bertukar pada gelap. Tu sopok merah tu hak cahaya matahari. Cahaya matahari. Kan matahari kan dia tenggelam jadi merah. Lama-lama matahari tu, kalau kita budak-budak dahulu, kita faham matahari tu direndam dalam laut. Mana kalau esok keluar tu tak panas sangat, sebab sejuk dah, rendam dalam laut. Dah kan tengok matahari tu kan masuk dalam laut kan. Kau duduk bandar tak nampak laut. Kita duduk kapung, duduk pasar, memang kita nampak matahari masuk dalam laut. Maknanya biar matahari tu esok sejuk. Sebab tu pagi tu tak panas. Sebab apa pagi tak panas? Sebab apa? Dah semalaman dah duduk rendang dalam air laut. Esok pagi keluar matahari pun tak panas. Sebab apa? Sebab kena rendang dalam air laut. Jadi apabila matahari tu tenggelam, dia akan tinggal cahaya matahari merah atau sopok merah. Daripada merah lama-lama dia akan jadi kekuningan, lama-lama dia akan jadi cerah. Cerah tu dia panggil putih. Akhirnya gelap gelita. Dia gitu. Jadi berakhirnya waktu maghrib apabila hilang sopok yang merah. Bermulalah waktu isyak. Ada ni. Tapi pandangan Imam Syafi'i qaul qadim bukan. Berakhirnya waktu maghrib sekadar 5 rakaat sembahyang. Satu pandangan sekadar 7 rakaat sembahyang. Dan ada menyatakan sekadar 3 rakaat maghrib sahaja. Masuk waktu maghrib, azan 3-4-5 minit, iqamah ni masa ni, bang depan cerita lain masa. Kemudian masuk untuk berwuduk. Kita berwuduk sebelum masuk maghrib lagi. Masa untuk berwuduk, masa untuk menutupi aurat, kita pakai siap dah sebelum maghrib. Masa azan, masa iqamah, masa berwuduk, masa menutupi aurat, sembahyang qada 5 rakaat ataupun 7 rakaat. Berakhirlah waktu maghrib bagi kaul jadid Imam Syafi'i. Tapi pandangan ni dhaif. Pada ni. Sebab itulah terkadang terlewat solat maghrib. Terlewat. Isyak lambat lagi nak masuk isyaknya. Sebab kita maghrib dengan isyak ni dalam sejam suku dah. Bukan gitulah. Dalam sejam suku. Lama ni? Lebih kurang dah. Sejam 10 minit, sejam suku lah lebih kurang. Mana kalau kita semayang lah maghrib. Mana kalau kita sekarang isyak 8.40. 8.40 isyak. Kalau kita terlewat semayang maghrib, maghrib 8 suku tu rasa macam dak maghrib dah. Padahal setengah jam lagi nak ke habis waktu.
Kadang-kadang kita perjalanan ni Allah Ta'ala nak pergi, tidak kena balik rumah juga, nak mandi, nak apa. Jadi akhirnya terlewat. Akhirnya maghrib jadi pukul 8 lebih. Isyak 8.40. Tapi kita semayang tu jadi dah. Maghrib apa lagi dia gelap Jadi seolah kita merasakan waktu maghrib sudah tak ada. Seolahnya gitu. Sebab orang yang semayang lewat sekalipun, maghrib tak pernah lewat. Ni orang hok jenis. Jelah jenis budak-budak ni, kan. Semayang sekodor-sekodor. Semayang tu lewat-lewat. Zuhur lewat, asar lewat. Kadang-kadang balik main. Mungkin main tak ada masuk lagi. Ada nak masuk ni. Oh, nak masuk? Pergi main dulu, bawa balik nak masuk. Dah lah dekat nak habis waktu dah. Ni. Tapi tak ada. Budak semayang maghrib pukul 8.30. Tak ada. Tak ada maghrib isyak 8.40. Ada tak budak semayang maghrib 8.30? Tak ada. Ni. Dia sebab memang ada pandangan tak ada dah waktu maghrib masa tu nya. Waktu maghrib qada 20 minit gitu je. Tengok pandangan Imam Syafi'i, qaul jadi. Sebab itulah memanglah semua sembahyang disunatkan awal waktu. Tetapi berbeza dengan waktu maghrib. Disunatkan awal waktu mutlaqan, semata-mata awal waktu. Kita kalau isyak contohnya sunat awal waktu kalau tidak ada maslahat. Kalau ada maslahat dengan kuliah agama, sunat pelewat. Pandai ni. Kalau setengah-setengah tempat, masuk waktu zuhur, panas sangat-sangat waktu zuhur. Tempat kita tak panas lah, tempat kita ni. Ada tempat yang kepanasan dia cukup tinggi. Maka disunatkan pelewat sikit zuhur. Sebab apa? Kalau kepanasan sangat nak semayang tak selesa. Tapi kalau tak kerana tu, sunat semayang zuhur di awal waktu. Ada ni. Kalau kata waktu subuh, kalau mazhab Hanafi, sunat pelewatkan subuh sehingga waktu isfar, waktu cerah tanah. Pada waktu isfar, waktu cerah tanah. Maknanya waktu cerah tanah ni macam mana? Maknanya kalau ada orang, kita boleh nampak dah lembaga orang. Tapi tak kenal lagi siapa orang tu. Kalau kenal dah siapa orang tu, habis subuh dah lah. Kenal dah muka tu, tak di mana? Sudah nampak lembaga orang. Tapi tak kenal lagi. Itu waktu isfar. Mazhab Hanafi sunat pelewat, sunat sampai subuh di waktu tu. Sebab tu kalau masjid India, subuh boleh tahan tunggu. Subuh boleh tahan tunggu. Berapa? Lama, setengah jam lebih. Sembahyang subuh. Ada ni. Tetapi ada pun sembahyang maghrib disunatkan takjil segera mutlaqan, semata-mata. Sunat segera walaupun bulan Ramadan. Sunat segera. Kan kita bulan Ramadan ni kita nak berbuka puasa, tak ada kaitan. Sunat segera. Dan dimakruhkan melewatkan solat maghrib. Kenapa? Kerana melewatkan solat maghrib adalah menyerupai dengan puak Yahudi. Ni dah kita sebut seumpama tu. Makruh mentakhirkan solat maghrib lima fihi minat tashbih bil yahud. Kerana melewatkan maghrib menyerupai Yahudi. Sebab ada setengah tempat maghrib semayang gelap dah. Konon-kononnya gurunya berbuka puasa, maka maghrib sentiasa gelap baru sembahyang maghrib. Itu dimakruhkan menyerupai perangai orang Yahudi. Maknanya maghrib disunatkan segera mutlaqan. Isyak sunat segera mazhab Syafi'i. Kalau ada maslahat kuliah-kuliah, sunat pelewat. Zuhur sunat segera. Melainkan kalau kepanasan sangat, sunatlah tunggu sekejap biar dia agak kurang sikit kepanasan. Maghrib tidak.
disunatkan maghrib solat waktu mutlaqan semata-mata, walaupun bulan Ramadan sekalipun. Bukan tu bulan Ramadan lain, sebab kita nak berbuka puasa, duduk atas meja, lepas tu nak makan kuih tu lagi, kuih ni lagi, kuih tu lagi, nak minum air tu lagi, minum air tu lagi, lepas tu nak sandar apa, nafas pun tak apa nak lepas dah. Sebab apa? Tak ada ruang udara dalam perut ni. Dalam perut ni ada untuk makan makanan, untuk minuman, 1/3 untuk udara. Tak ada dah. Dia sebok dah, sebok. Mana? Sebok. Sebok ni sebok sedih tau. Bukan ni sebok ni apa? Nak menapas tak apa nak lepas dah. Ada. Bulan Ramadan sekalipun maghrib sunat segera. Hak macam kita amal. Memang maghrib cepat. Orang hak jenis yang lain lewat pun maghrib kita tak cepat. Tu. Melewatkan maghrib makruh menyerupai Yahudi. Memang ada. Saya sebut tadi tu ada. Ada pengajian seumpama tu. Maknanya tempat lain sudah dah semayang, dia tak qamat lagi. Anak murid dia kata, dah tunggu dia puasa hari-hari. Ramadan sekalipun sunat segera solat maghrib. Bukan amalan maghrib semayang gelak gitu, bukan. Bukan semayang maghrib gelak gitu. Kalau pandangan Imam Syafi'i kau jadi, kamu sudah meninggalkan semayang maghrib. Kalau pandangan ada mazhab Hanafinya, kamu sudah meninggalkan semayang maghrib. Itu satu pandangan mazhab Hanafi. Satu pandangan mazhab Hanafinya sama dengan pandangan kau Qadim bagi Imam Syafi'i sampai kehilang saput merah. Ada satu pandangan mazhab Hanafi qada 7 rakaat saja. Itu dalam mazhab Hanafi ada 2 pandangan. Makna kalau kira kepada pandangan waktu maghrib hanya sekadar 5 rakaat ataupun hanya sekadar 7 rakaat, kalau melewatkan maghrib berarti sudah meninggalkan sembahyang maghrib, waktu sudah habis. Tu kena faham molek. Amalan tu tak ada. Amalan melewatkan salat maghrib tidak diamalkan oleh mana-mana tuan guru. Ada guru yang amal soal itu amalan dirinya sendiri, bukan amalan daripada tugu-tugu, bukan. Sebab apa? Sebab dimakruhkan mentakhirkan, melewatkan salat maghrib. Sebab apa? Lima fihi minat tashbih bil yahud. Dan kita nyatakan seumpama tu kerana pada melewatkan salat maghrib menyerupai akan Yahudi. Dan kalau kira pandangan hak kata waktu maghrib qada 5 rakaat, qada 7 rakaat, sampai ke gelap dah sembahyang maghrib lagi, makna waktu maghrib sudah habis, sudah dihukumkan meninggalkan sembahyang. Tapi hak ni hak pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, pandangan qaul qadim bagi Imam Syafi'i, waktu maghrib berkekalan ia hingga hilang sopok yang merah sebelah matahari jatuh. Hilang sopok merah, tenggelam matahari, warna merah cahaya matahari, lama-lama hilang saja cahaya merah, sopok merah itu, maka berakhirlah waktu maghrib. Iaitulah habis waktu maghrib, awal waktu isya. Berakhir waktu maghrib, iaitulah awal waktu isya, dan berkekalan ia waktu isya hingga naik fajar shadiq, iaitu awalnya putih yang melentang di langit sebelah matahari naik, dan akhirnya merah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.